Orang yang ada ilmu tetapi tak beramal dengan ilmu dia, dia sedang mengundang kemurkaan daripada Allah. Dan orang yang beramal tanpa ilmu, amalan dia tidak diterima oleh Allah. Sebab tu kena mengaji. Ilmu tanpa amal, Allah murka. Amal tanpa ilmu, Allah tak terima. Senang faham lagu tu. Sebab tu nak buat amalan kena ada ilmu. Nak semayang kena ada ilmu maklum. Bukan main ikut-ikut. Bukan main ikut-ikut. Lah saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan semayang ni dengan ilmu ke dengan ikut? Jawab dalam hati, jangan duk jawab doang. Jawablah hati. Kita nak sambung pengajian kitab kita 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai pada muka surat yang kedua. Muka surat yang kedua. Kita nak sambung pula tentang apa yang dikatakan tentang ilmu fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu fardu kifayah pula diwajibkan kepada sebahagian umat Islam sahaja. Bulan lepas kita cerita tentang ilmu fardu ain, ataupun orang kampung panggil fardu ain. Ilmu fardu ain ni maklum-maklum setiap orang wajib kita kena belajar. Mai tang yang kedua pula, pembahagian ilmu yang kedua pula, nama dia ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah pula diwajibkan kepada sebahagian umat Islam saja, bukan semua, sebahagian. Makna kalau ada sebahagian yang pergi belajar tu adalah kita daripada dosa, kewajipan tu terlepas dah. Apa dia ustaz jenis-jenis ilmu fardu kifayah? Ustaz kita tengok. Ia tidak diwajibkan, garis bintang tu, ia tidak diwajibkan kepada semua umat Islam. Apabila ada sebahagian umat Islam mempelajarinya, maka gugurlah kefarduan itu kepada orang lain yang tidak mempelajarinya. Kalau ada sebahagian orang yang dah pergi belajar, sebahagian orang yang dah pergi mengaji, habis dah, terangkat kewajipan tu kepada kita. Apa dia? Tunggu Ustaz, dia nak tahu juga apa dia tu Ustaz. Tunggu Ustaz. Seperti dia mempelajari ilmu fiqh yang dalam-dalam. Maknanya apa dia maklum? Yang dalam-dalam ni kita tak ada mengaji. Kita mengaji hak cangkat-cangkat. Hak dalam biar orang lain terjun. Kita terjun dekat cangkat ya. Boleh faham ayat tu? Boleh ha nak? Ni perkara saya guna bahasa Republic of Comoros ya. Kalau saya guna bahasa kod dia tinggi, tuan-tuan tak faham. Kod dia ni biasa ada dia falsafah banyak sikit. Jadi saya guna ni bahasa Republic of Comoros ni kerana mudah faham. Maklum jangan ada pergi terjun mengaji dalam-dalam, maklum mengaji yang jangkat-jangkat sudah. Padan lepas untuk kita buat ibadat sudah. Nak pergi mengaji dalam-dalam, maklum bukan nak jadi AJK Fatwa Negeri. Tuan-tuan bukan nak jadi mufti. Mai mengaji kuliah maghrib ni, padan mengaji rendah-rendah ya, duk mengaji tinggi-tinggi buat apa? Mai mengaji ni bukan kata kitab, tak ada sepeda pun tak pakai. Duk pergi mengajar tinggi-tinggi, cerah masa depan. Boleh maklum? Boleh faham tak saya mengajar ni? Boleh, kira bahasa senang. Duk pergi mengaji sampai 4 mazhab. Maklum nak buat apa? Maklum mengaji sampai 4 mazhab. Satu tu pun haram tak faham. Satu mazhab ni pun tak faham. Ni yang kata mazhab Imam Syafi'i yang menjadi apa? Kita kata pegangan kepada umat Islam di Malaysia ni. Kita ni dalam Malaysia ni ada berapa belah negeri dalam Malaysia? 14. Tolak satu. Tinggal 13. Satu tu dia tak terikat dengan mazhab. Satu tu lah. Satu tu faham ke no? Nak cakap pun payah. Satu tu lah, dia tak mau, dia tak terikat mana-mana mazhab. Dia pun alim. Kita ni terikat dengan mazhab. Orang kata ustaz, pasal apa yang kita terikat dengan mazhab ni? Pasal kita nak mudah. Tuan-tuan kalau nak pergi Kuala Lumpur, ikut satu jalan sudah, yang ikut banyak jalan. Siapa? Dah orang buat highway yang nak gagah guna jalan lama. Siapa? Tak mau saya lah nak jimat. Betul. Saya tak mau guna refik tu. Ada Gustan masuk, pergi depan, Gustan balik. Pergi depan, Gustan balik. Dia tak?
Dia kata nak lancak lebih baik tuan-tuan guna Tashengo. Lancak pada main repeat. Pi Gustan. Tiada tak detek pi pula Gustan. Pi pula beratuk bukan main panjang. Allah tak tahulah mabuk ketua mana bagi cadangan nak guna tu. Mujuklah nak masuk dalam Republic of Comoy ni tak tahu. Saya takut lepas raya tuan-tuan pun tak main repeat tak nak masuk tu kacau. Saya kena main awal. Dia kata saya tak mau nak bayar tol, saya nak guna jalan lama. Silakan. Orang PKL 4 jam, hang PKL 4 hari. Tuan-tuan dah orang bagi jalan yang mudah. Sama lah dengan 4 mazhab ni. Kita pegang di Malaysia ni mazhab Imam Syafi'i. Bukan bermakna 3 mazhab lain kita kata salah. Tak. Cuma untuk pegangan orang awam 1 mazhab. Tak mau Ustaz, kami tak mau terikat dengan mana-mana mazhab. Silakan, tidak ada masalah. Tapi kena pastikan rakyat hampa ni alim 4 mazhab. Ni bukan cakap rakyat tak alim 4 mazhab. Mufti pun tak alim 4 mazhab. Lah saya boleh pegang tanya satu orang. Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i rukun sembahyang dah berapa? Prak dia abang. Dalam mazhab Syafi'i dah berapa? Prak dia abang. Dalam mazhab Maliki prak. Dalam mazhab Hanafi prak. Tu boleh lah maklum oi. Kita mazhab Syafi'i pun kepak. Tak habis. Saya nak tanya orang Komoi. Rukun sembahyang dah berapa maklum mazhab Syafi'i ni? Ada berapa belah? Ada berapa belah? Tu belah. Tak berani nak jawab. Ada yang kumik mulut suara tak keluar ada. Budak-budak ni kita kan 15. Tu pun tak apa nak faham. Rukun puasa ada apa malu? Cerah ke depan. Rukun haji tu pun kita tak apa nak boleh pi. Dan bah nak suruh tak terikat dengan mana mazhab-mazhab. Kena ikat sebab nak mudah. Ada pun perkara-perkara yang kita nak kena ambil luar daripada mazhab Imam Syafi'i. Serah kepada AJK fatwa. Lepas yang buat kita follow. Sebab tu negeri kita ada mufti. Sebab tu dalam negeri kita ada AJK fatwa. Yang lepas ni alim-alim hak mengaji fiqh hak dalam-dalam. Lepas ambil okey tuan-tuan, dalam bab zakat fitrah kita pegang kepada pandangan mazhab selain daripada Imam Syafi'i. Bagi lepas yang tetap, bukan kita orang awam. Tuan-tuan boleh kan nak sembahyang maghrib 3 rakaat guna 3 mazhab? Kalau alim silakan. Kalau alim silakan. Sebab tu yang kita kata nah kita ikut satu mazhab. Permudah bagi orang awam hadam. Bab-bab ibadat ni. Tidak duk majak tak, kita tak mau pegang pada mana-mana mazhab, kita bebas mazhab. Yang bini hang tak pakai tudung, hang ikut mazhab mana? Sembang mazhab pandai yang bini pun haram tak pakai kelumbung, hang ikut mazhab mana? Contoh, jangan duk marah. Tak kata siapa pun. Dah saya ustaz memang tak kata apa, tapi saya duk terasa pada muka hang sebab Tuhan perasan. Cengih tadi betul tak? Cengih saya bulan depan tak mai. Dia kata buat bulan depan tak mai, Februari mana ada 30 hari. Tak mabuk ketum kot. Tak taklah yang tu kalender Malaysia kalau Komoi ada 30 hari bulan Februari. Tak ada Februari. Hak tu pun dia tak faham kod mana dia buat kalender pun tak tahu. Hak bulan ni semua ada 30, mai tahun Februari tak ada kod mana pun tak tahu. Tuan-tuan tunggu saya jadi menteri ya. Semua bulan ada 30 hari bulan. Maklumlah fardu kifayah ni macam contoh mengaji ilmu fiqh dalam-dalam. Tak payah maklum mengaji asas fardu ain tu sudah untuk memahamkan kita kepada hukum-hukum asas. Dan seperti lagi ilmu usul fiqh. Ngaji usul fiqh apa fiqh pun tak apa nak faham. Mustalah hadis. Tuan-tuan tak ada ngaji orang awam ni. Tu ilmu fardu kifayah bagi budak-budak. Kan mustalah hadis, ilmu pertukangan. Dia bagi contoh lagi. Hak jenis ilmu bertukang.
Dalam kampung ada apa orang arti tukang? Mau semua boleh tukang apa nak ni nak ambil apa? Sebab tu ilmu bertukang ni dalam kampung ni ada 4-5-6 orang boleh bertukang. Kira okey dah. Ilmu perubatan, bab perubatan, bab pertanian, sains dan lain-lain. Hak tu termasuk dalam ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah amat penting untuk melahirkan sejumlah pakar dalam bidang-bidang tertentu dan menjadi tempat rujukan masyarakat. Yang tu ilmu fardu kifayah. Sesungguhnya terdapat banyak hadis yang menyatakan kelebihan menuntut ilmu dan menyampaikannya. Banyak hadis yang kita baca ni baru tu, banyak lagi. Antaranya majlis ilmu dikira sebagai taman-taman syurga, dalam kurungan raudhah, taman-taman syurga. Para malaikat menghamparkan sayap untuk penuntut ilmu. Macam malam ni, malaikat menghamparkan sayapnya insya-Allah dan mendapat doa daripada binatang-binatang. Binatang yang duk ada ni berkat duk doa kat kita, cuma kita tak dengar. Binatang duk doa, ayam duk kokok, tak dia doa kat kita. Burung dekat rumah Pak Long duduk dia doa lah sama ada maki Tuhan ada doa kat kita. Doa tu lah. Ini tak orang nak faham bahasa. Taklah juga. Burung keluar dengan tengah hari tu. Burung tu duk lena. Terkejut. Dia kata melawan ni. Burung tu bukan melawan, burung tu maki dia duk pada bapak dia kata. Duk burung aku duk jamu haram benda makan. Ya hang 3 pinggan dah darah sehari. Pi jenis tak apa nak faham. Doa. Mulut duk pintar rokok dun. Duk kemung. Baju haram tak pakai melekat ya. Kata orang komoy ni. Bila dia doa, burung tu jawab. Tangan tu automatik pergi gulung kain. Doa, gulung. Gulung 4 kali. Kain melekat jadi tali pinggang. Burung duduk dalam cangkak tu lagi kelupuk. Doa. Binatang apa ni nampak macam aku tapi panjang sikit. Dia kata. Burung tu duduk maki pun tak faham. Dia duduk syok. Sama ada dia maki ataupun dia berdoa kita. Apa lagi yang tuan-tuan nak cuba abang mah? Segala makhluk Allah pakat-pakat duk doa kat kita. Apa dia lagi yang maklum nak maklum? Hak tak mau main mengaji ni. Bayangkan kalau semua pakat main mengaji, surah ni tak celuih dah. Tak celuih dah surah ni. 3 kalung punya surah baru boleh bertampung orang. Ni pakat duk main ni muka betul-betul ni. Korang 2 kena Covid, tinggal 4. Bila baru saya perasan awak nampak lain tu, tingkap baru. Tingkap baru. Pintu tak ubah hari dah kot pintu. Kau kata tukar mana? Ni pintu ni tempat vaksin ni ada pakai ni pintu ni. Tu surah ni dia pakai sliding tu. Kemas lah sikit malu. Dia tak? Ni nak Ramadan tak ubah hari dah. Tengok chandelier tu kemas dah tapi tak menyala. Tengok chandelier tu kemas dah. Apa surah ni duduk di Putrajaya. Tak menyala, tak apa. Dia biar kat dia. Dia nyanyi action. Jangan orang tua kata lah, duit tak ada, tak apa, misai jangan jatuh. Kemas elok. Terjun dalam parit pun terjun, misai jangan melemuih lah. Lain melemuih tak apa, misai jangan melemuih. Ni maklum, kalau pakat-pakat main dia rasa-rasa tak ramai mana. Ni pun kira ramai lah, jangan ramai kita curi surau. Hai. Biar kat dia. Dia mau main tu dah. Maklum nak. Kalau orang pakat-pakat tahulah maklum fadilat majlis ilmu ni. Fadilat semayang jemaah ni kalau orang tahu Nabi kata pakat main kuti ambil lambut tu. Giliran nak semayang duduk saf yang pertama. Sama dengan majlis ilmu ni. Bayangkan kalau kita habis-habis mengaji ni maklum nak keluar, malaikat jaga atas pintu tu bagi seorang RM100. Rasa lagu mana? Dia marah dia kain majlis awak buat kuliah maghrib, subuh buat sama. Tapi pahala ni dia tak nampak. Kalau kita boleh dengar doa-doa daripada binatang mereka doa, ya Allah, ampunlah dosa depa, ya Allah, ampunlah dosa depa. Ular senduk di atas kolam renang, ya Allah, ampunlah dosa depa. Dia duk panggung tengok kita.
Dia tengok, oh ada, tunduk balik. Bayangkan tuan-tuan, ayam lalu, ya Allah ampunlah dosa dia. Pakat duk dengar dengan telinga ni. Saya perasan maklum oi, pakat main ketak. Ni yang saya tak dengar tu. Dia kata, "Gai kita tak mau pi, tak tahu. Surau tak buat pengumuman apa, tak tahu." Cetaklah jadual kuliah pi hantar rumah ke rumah. Nak kata geng surau ni. Waalaikumsalam bang. Nah, ni kuliah bulanan kita ni jadual. Dia pun duk tengok. Muka ustaz dah penuh. Ni mau ustaz-ustaz kan? Dia kata ustaz. Hari tu aku duk tengok ke muka wanted mana banyak sangat dia tak. Oh, rupanya muka-muka ustaz. Nah bang ada masa pergi sila. InsyaAllah yang tu. Cuba kalau dengar. Lepas tu dapat duit. Ketat maklum oi. Lepas tu duk tengok pula malaikat duk tiba. Mayat-mayat tak mau gedebung kat atas belakang kubur masjid tu. Ketatnya jenis tak nampak apa. Mendapat pahala yang besar melebihi pahala salat sunat 100 rakaat dan sebagainya. Duduk ya. Malaikat mentangkan sayapnya, dosa diampunkan, binatang doa, pahala lebih besar daripada kita duduk sembahyang sunat 100 rakaat. Lebih besar. Mai duduk ya. Lama. Kan lama belum sejam. Ni dah agak setengah jam lebih dah. Tinggal 20 minit lebih dia berhenti. Lama mana ingat ustaz tak kerja letih mengajar. Tuan-tuan dia kata ustaz mengajar lama awak ingat ustaz tak kerja letih. Ustaz lain dia tak tahu saya sejam jadi 5 minit saya berhenti. Sudah bulan depan mai pula. Mengajar mai lama mana kali masuk syurga lagi malam ni. Lain lah mengajar 3 jam keluar pintu surau terus masuk pintu syurga. Tak apa. Ni nak berhenti, nak tengok dah pelah memsak belakang, ada makanan pula. Ni malam ni nak abang awal tak ada makan malam ni, ada berjanji dengan orang. Ada berjanji dengan orang belum. Tak ada makan. Tak apalah tak makan, tak apa je imam mengajak sudah. Saya benda ni bukan orang makan kat malam belum. Saya ingat lebih kurang lama aku tak makan malam. Alhamdulillah, saya makan nasi. Malam saya nak akah lagu mana tuan-tuan punya luah makan nasi. Tapi malam ni tak ada makan bab janji dengan orang maklum. Tak apalah tuan-tuan makan pun serupa lah. Nak balik awal betul bulan depan tak jumpa lah. Sebab Februari tak ada 30. Lepas tu kita jumpa pula bulan 3. Mau panjang umur. Bukan saya maklum. Saya panjang lagi. Maklum mau dia gelincang ke bulan 2 ni tak jumpa dah kan. Saya bulan 3 ni kalau ada 30 saya main lah. Lepas tu cuti pula Ramadan kan. Ramadan cuti kan. Cuti? Tak. Ui. Sini 8 ke 20? 20. Kalau tazkirah 8. 8 boleh mau buat 20 tak main dah kan. Nampak tazkirah ni hari lah. Tazkirah lepas tu 20 pula kira apa nak habis. Hari ada tazkirah buat 8 lebih dia main. Sat yang maklum lepas tu bulan 6 bulan 7 pun dengar kata dia duduk kacau-kacau nak pilihan raya. Bulan 9 tak boleh main dah Menteri Kewangan. Saya Menteri Kewangan maklum. Maklum jangan risau. Kalau saya jadi Menteri Kewangan, saya akan buat airport dekat Komoi ni tuan-tuan. Carilah tanah kot mana pun. Dia kata lepas kapal terbang nak turun cerita lain, lepas kita buat dulu lah. Saya beli tanah bagi tuan-tuan kaya belakang kot ni. Airport saya nak buat ke Komoi. Bagi doa yang Menteri Kewangan dia maklum. Tak mau dah tahanan-tahanan, tak mau kewangan dia mau. Sat ya maklum no. Jadi maklum bab mengaji ni kena mal. Sebab pahalanya besar bab mengaji ni. Oleh itu hadirlah ke majlis-majlis ilmu yang diadakan dan beramallah dengan ilmu yang dipelajari. Kerana ilmu tanpa amal mengundang kemurkaan Tuhan, dan amalan tanpa ilmu tidak akan diterima. Dua benda ni maklum Pak. Orang yang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu dia mengundang kemurkaan Allah. Hang ada ilmu tapi hang tak beramal dengan ilmu. Dia kata ustaz kami tak ada ilmu. Maklum ilmu ni yang kata tahu halal haram, tahu dosa pahala, tahu syurga neraka, tu nama dia berilmu.
Maklum tahu tak mohong dia berdosa? Maklum tahu, tapi duk mohong lagu tu. Mohong. Pada dalam kampung orang gelak dia makbub, mohong. Cakap mohong, cakap mohong. Orang mohong ni kalau dia tak boleh mohong, dia tak boleh duduk. Ada satu tempat saya pergi ceramah, dia haji, pergi kuat mohong. Kira sembang mohong. Itu kami ni lepas kuliah baru makan. Saya pesan dah ke orang lain, hampa kita sembang bab amalan dia malam ni. Tak mau nak dia mohong, tak larat dengar. Tiap-tiap bulan. Duk kecil kita, tiap-tiap bulan. Lepas tu kita kesian dia semua pasal tua duk mohong ni. Kau tak dalam tobat liam. Kau tak dalam tobat piak bi. Jadi malam tu kami pun duk sembang bab amalan dia. Dia pun duk gelisah. Tak boleh mohong, dia gelisah. Dia kok duduk tahun tu tak kena, duduk tahun ni tak kena, gelisah. Tak boleh mohong, dia gelisah. Duk dalam 20 minit kau dia kata jom nak balik. Dia kata bini telefon. Mohong. Celah mana bini dia telefon tak bunyi. Dia kata jom nak kena balik, bini telefon terus balik lah. Kita pun kita apa lah, salam. Dia nak balik, kalau dia tak mohong, dia tak boleh duduk, dia mohong juga. Dia ada seluk pokok baju Melayu dia tengok ada minyak kasturi. Dia kata main nak tenyeh sikit. Kami musuh ada tangan dia pun tenyeh kita pun. Wangi aje no. Ada kata wangi ustaz, wangi. Ada kata baru buat petang tak sah. Celakui kata mohong juga tu. Dia nak balik dia mohong juga. Dia tanya wangi no, wangi. Ada kata baru buat petang tak sah, mohong juga. Ni yang kata mohong ni. Tahu dah kata bohong tu berdosa, dak duk mohong. Tahu dah mengumpat tu haram, duk mengumpat. Tu orang yang ada ilmu tak beramal dengan ilmu dia, dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia dah maklum. Tu yang kata ilmu bukan nanti maklum pergi mengaji di Mesir 4 tahun. Saya ustaz tak ada ilmu tak pergi Mesir. Dia tu ada ilmu lah ustaz, dia duduk Mesir 8 tahun. Awak ingat 8 tahun kata pergi Mesir tu ke ukuran alim? Alim bukan ukuran duduk di negara mana lama-lama. Alim dia ada ilmu dan dia beramal dengan ilmu dia. Tu ukuran alim. Kalau nak kira duduk di Arab lama alim, unta daripada mula hidup berkemampuan duduk sana. Fir'aun pun ada sana maklum. Awak alim ke? Mengaji. Lepas tu dia beramal. Kalau dia ilmu banyak. Saya nak tanya maklum. Saya nak tanya tuan-tuan. Ni nak buka minda sikit. Satu orang ustaz, dia duduk mengaji di Arab 8 tahun. Mengaji, ada master, ada PhD, doktor apa semua. Pi duduk buat lagi boleh profesor pak dia, mak dia, tok wan dia apa semua tu. Tapi haram dia tak beramal dengan ilmu dia. Semayang bang haram tak jaga, zina makanan dia, bohong itu makanan dia, duduk di rumah arak minum. Tiba-tiba dia mai panggil kita nak pergi mengaji. Dia nak ngajak tafsir. Berani mengaji tak kau ustaz aku ni? Berani mengaji tak belum? Dia PhD bidang tafsir. Lagi seluar pendek duk minum arak. Dan dia nak buat kuliah maghrib ke tafsir lah. Mai mengaji. Duk ambil pula dengan dadah pada kedara. Mana ni mengaji? Mai satu ustaz ni, dia ni mengaji tak ada dah tapi makna mafraq ke mana-mana tak ada. Dia mengaji dekat pondok Lanai. Tahu Lanai maklum, tepi London. Ngaji pondok Lanai 4 tahun. Ngajilah dia pun muka reti baca kitab-kitab besar. Tapi dia kata malam ni, dia pula orang yang beramal dengan ilmu. Surau dia mai, masyarakat dia bagus, halal haram dia jaga. Bunyi aku tak berhenti Lepas tu dia ni pula jenis rajin duduk. Tiba-tiba dia kata ni malam ni saya nak mengajak sikit-sikit lah bab fardu ain. Berani tak pergi mengaji dengan ustaz tu? Tu ukuran alim maklum yang beramal dengan ain. Berdoa. Kita dengar kita derah, dia derah lagi. Tu yang kata alim maklum. Hak ni mengaji lama sampai PhD tapi tak beramal dengan ilmu dia. Kita tak berani nak beramal, tak berani nak pergi mengaji. Yang ni mengaji pun tak tinggi mana tapi beramal dengan ilmu dia. Kita berani nak kutip ilmu daripada dia. Tu nak abang kata alim. Bukan mengaji lama mana tapi ilmu yang dia ada, dia beramal ataupun tidak. Tu ukuran alim.
orang yang ada ilmu tetapi tak beramal dengan ilmu dia, dia sedang mengundang kemurkaan daripada Allah. Dan orang yang beramal tanpa ilmu, amalan dia tidak diterima oleh Allah. Sebab tu kena mengaji. Ilmu tanpa amal, Allah murka. Amal tanpa ilmu, Allah tak terima. Senang faham lagu tu. Sebab tu nak buat amalan kena ada ilmu. Nak semayang kena ada ilmu maklum. Bukan main ikut-ikut. Bukan main ikut-ikut. Lah, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan semayang ni dengan ilmu ke dengan ikut? Jawab dalam hati, jangan duk jawab doang. Jawablah hati. Hadis yang kedua, menjaga rukun Islam dengan sempurna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyya ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata al-mafruḍah wa tasumu ramadan qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha aw kama qala muttafaqun alaihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah dia kata apa dia? Anna a'rabiyya atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang Arab Badawi ni dia mai berjumpa dengan Nabi. Arab Badawi ni tuan-tuan, dia Arab pendalaman. Dia ni Arab ni tuan-tuan, jangan duk tengok Arab dengan kita. Sebab tu tuan-tuan pi negara Arab, contohnya Mekah, tuan-tuan pi ke Mesir apa semua ni, tuan-tuan cuma tengok bentuk geografi bumi lepa dengan kita lain. Lepa ni lebih kepada tanah gersang, kerah, batu-batu bukit, betul tak? Panas. Tuan-tuan tengok perangai lepa apa macam mana. Mai Malaysia ni dia apa? Orang kata apa? Khatulistiwa. Dia lembap dengan tanaman-tanaman hijau, tanah yang lembap, suasana yang lembap. Cuba tengok orang kita apa lembap. Bukan lembap selur dah. Dia punya perangai dia tu lembut-lembut. Maksud saya lembap tu, lembut-lembut lagu tu. Nak kata panas sangat pun tak, nak kata selur sangat, dia lembut-lembut, marah pun okey. Arab bukan lagu kita. Tuan-tuan cuba tengok orang kita bawa kita dengan orang Arab, mana panas mana lembab. Lepas hon manjang kita ada. Mulut dia ingat. Dia buat hang tekanlah hon. Tekan mesti sikit api, sikit ya. Arab tak ada apa benda tekan hon. Arab tak ada apa benda tekan pon. Saya naik satu taksi Arab pon. Saya kata dia boleh tak hang nak bawa aku dari airport saya nak pergi hotel. Dari airport nak pergi hotel. Saya kata kat dia, hang boleh tak sampai hotel ni hang bawa aku hanya dengan tegahon. Kita lemah. Dia dua orang dah kita kiri kanan. Dua pepak ke segi, tengok kita senyum. Pan, dia tak ada apa. Dia tak ada apa. Dia ada tegahon. Kita duk terkejut. Tak kena dia kata hang boleh tak sampai hotel aku ya hanya jangan tekan. Sekali hang nak bawa hang nak tekan sampai ke malam tekan. Dia kata apa kata dia? Aku lebih rela naik kereta tak ada break daripada naik kereta tak ada on. Boleh bawa kira. Cuba tengok cara depa bercakap pun. Cakap kasar lagu tu. Tuan-tuan cuba tengok kita pi Maklum duk pergi Mekah, Madinah tu kira dia tertib elok lah. Tuan-tuan cuba pergi tengok Arab Mesir. Tuan-tuan cuba pergi tengok Arab di Iraq, lagi kasar. Dia pegang ulak, dia lempak lagu tu yang melawak. Melawak tu Arab, tuan-tuan bisa tengok tu Arab melawak. Maklum kalau pergi Dubai, maklum Arab di Dubai ni binatang belaan lepak rimau, singa. Orang kaya sana dia belak rimau, maklum duk tidur dengan rimau belang. Rimau maklum dia belak. Dia melawak dengan kawan dia masuk rumah, dia suruh rimau tu pilihan kawan dia. Tuan-tuan bayang cara dia melawak. Dia suruh
terima pergi dengar terima pula. Kawan dia buat nanti Arab. Assalamualaikum. Kaifa halak? Orang imam mah. Sampai kawan dia duduk tiap pukul. Mereka ketak dia pergi kat imam dia tempat dia gelak. Ya, tuan-tuan. Orang Melayu ada lawak lagu tu? Tak ada orang Melayu dia lawak lagu tu. Orang Melayu ni dia slow. Lain obat noi. Pergi Mesir ni kalau budak-budak perempuan dan budak lelaki ni boleh tahan. Budak perempuan tuan-tuan duk hantar anak pergi Mesir syok tak tengok. Tuan-tuan tahu nak tuan-tuan duk teriak di sana. Bah maklum, bah di Mesir. Dia bukan lagu bah kita. Bah kita berik, pintu buka naik. Lagi pintu tutup duduk baru bah berjalan. Bah lepas anak naik kena berlari. Dia bukan berik, dia slow lari. Lari lompat. Lompat penuh. Saya kena dah. Dia Kahirah. Kita duk cakap telefon, cakap bah mai. Tu dekat. Lari naik penuh. Kaki sebelah yang boleh masuk. Sebelah lagi dia tergantung dia pegang. Kata kolek tu celaka, dia minta duit juga. Dia suruh tangan dia minta duit. Saya kata aku sebelah yang ni. Dia kata sebelah pun sampai. Dia kata tak pergi. Dia kata bayar sebagai duduk atas kursi. Sehari dia nak turun, dia bukan duk berik turun elok, kena lompat lari pula. Dia slow, kita pun lompat lari. Mau lompat berhenti tu kata perangai lah. Sarapan pagi, saya pergi sarapan dengan ayah. Dia kata nak pergi tak? Tempat ni aku suka makan, jom pergi. Dia Kahirah. Kita first time sampai time tu tuan-tuan. Sampai kita duk ingatkan makan roti canai apa, pipi haram kursi pun tak ada. Dia buat meja pakai tu. Saya pun duk tengok, tak ada kursi dah berdiri. Duk berdiri tu. Dia bagi roti, aish, lepas sana panggil aish, roti ni. Politik di sana tuan-tuan, hang nak naik harga apa naik, tapi aish tu hanya nak naik harga. Depa boleh buat demo. Pinggan apa tak ada. Dia lempak kita sambut, atas meja tu koyak makan. Ni roti, meja kayu tu. Saya duk tengok kelakuan Arab tu depan, tengok meja dia semua. Ni ambil roti tu. Tak koyak makan. Tuan-tuan pergi tanya ustaz-ustaz mengaji Mesir lah. Pergi tanya kalau temu. Cuba kat Malaysia buat lagu tu malu. Cuba kat Malaysia buat lagu tu. Ni dia Mesir. Balong Nabi kedai tu menyumpah. Dinding ni jangan ada main sandar. Sana belayak macam main dia buka zip, dia hamba Allah tu burung tu. Dia tenyeh tuan tu. Tengok duk meleleh kat bawah. Kita sini mau jamban tak ada selak pun maki tak dengar dah. Maki tak dengar dah, jamban pintu ada, selak tak ada. Sana tak ada maklum. Maklum pergi Mekah tu lembut banyak maklum. Tu pun kita pergi kedai nasi Arab kan, sana pinggan tak ada, boleh tak maklum. Dia pakai kertas tu kan. Plastik ni ingat tak? Plastik tu waktu dia nak hampak, dia tak tanah plastik tu maklum. Dia nak hampak plastik tu, kita nak makan tu, dia pegang kan, dia buka celah kaki. Dia kapik tang telur tu ni duk buang. Lagi dia ambil lah, kita nak makan tu. Tu kata Arab maklum. Maklum dia dia ingat nak makan tak? Tu kata lepas ni kasar. Tu kata hak jenis moden. Tambah Arab Badawi ni lagi kasar. Dia mai dia tanya Nabi. Tak ada lah kita ni kalau masuk dalam ni apa adab apa tak ada. Mereka masuk terus tanya Nabi. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltahu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, abang aku Ustaz, apa dia amalan kalau aku buat aku boleh masuk syurga? Tanya direct. Ada lagu kita. Assalamualaikum Ustaz, minta izin nak tanya soalan. Ya. Maaf Ustaz kalau berganggu. Saya nak tanya Ustaz satu soalan. Betul. Ya Rasulullah, tolong abang amalan apa aku nak buat? Aku nak balik, aku nak buat, aku boleh masuk syurga. Simple. Betul tak? Betul. Direct. Kalau kok dia anda panggil straight the point. Tak ada duk kona-kona, dia terus bagi point.
Nabi SAW bila dengar lagu tu, qala, Nabi jawab, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama Nabi kata, hang sembah Allah, hang jangan duk syirikkan Allah dengan sesuatu. Tu yang pertama hang kena buat. Syirik ni ada dua. Yang pertama yang dikatakan syirik besar dan syirik kecil. InsyaAllah kita ni syirik besar tak buat lah maklum. Menyembah selain daripada Allah, yang tu kita tak buat. Yang komo yang tak buat. Tapi Nabi kata dekat sahabat, yang aku paling khawatir, yang aku paling takut, yang aku paling bimbang, umat aku ni terkena penyakit syirik kecil, asyirkul asghar. Sahabat tanya apa dia, ya Rasulullah? Nabi kata penyakit riak. Yang tu yang aku takut kena kepada umat aku. Kena ke tak? Kena tak penyakit riak belum? Nak buat apa semua nak cerita ke orang. Oh, tambahlah ni dapat datang handphone tu. Oh, semua dia nak abang. Bahagia laki bini pun nak abang. Hang punya pasal ya. Ni saya nak abang kat maklum Pak Long, orang komen ni 3 benda Nabi tak bagi duk cerita ke orang. Tanam dalam kepala dah buku tak ramai. Awak main buku tulis, hatta awak main buku tanam dalam kepala. Maklum 3 benda maklum Nabi tak bagi cerita dekat orang. Maklum Nabi tak bagi cerita ke orang, jangan duk cerita. Yang pertama Nabi tak bagi kita duk cerita ke orang umur kita berapa. Nabi cerita umur kita berapa. Yang kedua Nabi tak bagi cerita ke orang tu apa dia maklum. Kata benda kita banyak benar. Lah jadi tak tuan-tuan duk menayang kekayaan dalam Facebook? Jadi tak? Terutamanya founder-founder produk ni, pengasas produk kecantikan apa semua ni, produk timbang kilo, founder kaya tak sangka. Nak tunjuk rumah besar, nak tunjuk kereta besar, nak tunjuk duit banyak, apa Nabi larang? Dah ustaz, yang ni kita punya marketing. Marketing hang nak ikut Nabi kan marketing hang nak ikut Yahudi? Nabi tak bagi duk tunjuk. Sebab apa dia? Akan terdedah kepada hasad dengki orang. Oh, duk atok duit. Oh, kali ni kita punya sel banyak. Nabi tak bagi. Bulan ni hang duk tunjuk gaya, bulan depan duk keras lagu tu. Tambah Melayu ni pula hasad dengki tinggi. Saya nak abang kat maklum Pak Long, bukan semua orang tengok kita bahagia, orang akan turut bahagia. Bukan semua orang tengok kita susah, mereka turut berduka. Sebaliknya ada orang bila lihat kita senang, mereka susah. Bila lihat kita susah, mereka senang. Betul ataupun tidak? Nak tunjuk kekayaan rumah besar, hang punya pasal ya. Sebab tu hidup kita ni maklum atas bumi. Atas kepada kita ada langit, bawah kaki kita ada bumi. Langit ada berapa lapis maklum? Ada berapa lapis maklum? 7. Bumi ada berapa lapis? Kita duduk tengah-tengah. Allah nak abang ada, kalau hang rasa hang tinggi, ada langit di atas langit. Ada langit di atas langit. Kalau hang rasa susah, ada bumi di bawah bumi. Hang rasa hebat, belambak lagi orang hebat. Takat rumah hang orang nak heran. Jangan duk tunjuk maklum. Yang ketiga, jangan duk tunjuk dekat orang ni apa dia, kebahagiaan kita. Jangan duk tunjuk. Hang laki bini nak bahagia, punya pasal. Bila Siti Sarah, almarhumah Siti Sarah, penyanyi kita tu, meninggal dalam keadaan yang cukup baik lah tuan-tuan kan. Dia seorang artis. Kebaikan dia orang cerita lepas dia mati. Ada dia duduk dedah kebaikan dia masa dia hidup. Dia pakai stoking kat kaki laki dia, ada dia duduk cerita masa hidup. Oh, dah nak tiru nak pakai stoking kat laki. Ya Allah. Laki pun duk tangkap gambar, alhamdulillah dapat isteri solehah. Cish. Dia pun duk heran maklum. Pakai stoking kat laki dia pun satu dunia dia nak bak maklum. Hak maklum duk buka seluar laki maklum tak ada siapa pun tahu. Saya tak boleh jawab, mau saya akan jawab kata. Dia maklum duk tolong buka seluar tak ada siapa cerita pun maklum Nah itu pun nak cerita ke orang nak pakai lah.
Maklum jangan duk buat kerja lagu tu. Maklum kita orang mengaji ni. Maklum tak buat dah. Anak maklum dah buat teguk. Oh, pegang tangan lelaki dia, tangkap gambar perak. Saat kita bahagia. Cish. Saya jenis-jenis tu kalau rakan Facebook saya, semua saya blok bang. Aku geli mata. Orang tua-tua dulu ada tak duk pamer bahagia kat orang? Ada. Hidup sampai mati. Orang lah baru menikah tunjuk tak dengar 3 tahun cerai. Maklum nikah dulu ada kasih hidup gambar-gambar tu 30 tahun dulu sampai penat. Hak yang duk tangkap gambar dia biring pendek. Sampai tua lah dia hidup lagi. Duk dengan siapa Pak Long lah? Duk dengan dua orang tua tu. Pak Long kira tak mau tambah apa dah kak? Cukup lah tu. Tu orang tua. Nak Pak Long mau berjana, dia kata nak tambah pun buat apa tak. Burung tak terbang. Mau terbang pun jatuh dia kata. Terbang jatuh kan. Faham lah kita. Duk dengan Pak Long tu, duk dengan Mak Long tu bahagia sampai akhir hayat. Lah duk tunjuk-tunjuk tu 4 tahun cerai. 4 tahun dia bercerai Mak Long. 4 tahun bos pek mata hitam besar. Keluar mahkamah syariah. Sebab apa dia? Orang dengki dengan kebahagiaan kita. Cinta-cinta ni Mak Long. Saya nak habaq kat tuan-tuan, kebahagiaan ni untuk dinikmati ataupun untuk dipamer? Cuba abang kata Mak Long. Kebahagiaan untuk dipamerkah, untuk dinikmati? Dinikmati. Kita nikmat sudah kebahagiaan kita. Yang kita nak tunjuk ke orang siapa? Hak ni tuan-tuan Nabi tak pergi tunjuk ke orang. Dah Mak Long, jangan ada sifat riak sangat dalam diri. Ni yang Nabi takut. Kamu sembah Allah. Yang Nabi takut apa dia? Kamu sekutukan Allah dengan sesuatu. Yang tu yang pertama. Yang kedua, dia tulis tentu tolong sambung bulan 3. Masa dah time. Kita ada tak? Dia tulis betul? Ada nah, cukup Ngaji pun kali lama-lama angat Mak Long. Penat ustaz mengajar pun. Sambung tentu. InsyaAllah bulan 3 kita sambung tentu. Wa tuqimus salah wa tu'tiz zakatal mafruḍah. Yang tu kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sejam lebih dah kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita hurai, apa yang kita kupas pada malam ni tuan-tuan, ada manfaat khusus yang paling utama untuk diri saya lah dan diri kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman dan memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita belajar pada malam ni. Amin ya rabbal. Saya cukup sekalian ni dulu tuan-tuan. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada silap, ada salah. Nah, kadang-kadang yang saya bercakap tak kena pada selera tuan-tuan. Saya minta maaf banyak-banyak. Dan malam ni saya pun minta maaf banyak-banyak. Tak ada nak makan, minum. 2 bulan dah saya makan. Bulan lepas dengan bulan sekali, bulan 11 dengan bulan 12. Bulan 1 tak ada. Saya dah berjanji dengan orang. Bulan 2 jangan salahkan saya, salahkan kalender. Pasal tak ada 30. Kalau ada saya mat. Di kalender tu tak ada 30. Kita jumpa bulan 3 Mak Long. Mau panjang umur, tak kena Covid, tak jalan pi, kita jumpa lah. InsyaAllah bulan 3. Allahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.